Yang ini daripada pengirim yang bernama Encik Ali. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini, Casey, berlaku pada saya ketika saya menetap di Bedok South. Waktu tu zaman saya bujang, Casey. Zaman bujang masih dalam perkhidmatan negara. Saya tinggal bersama dengan ibu dan ayah saya di salah sebuah blok di Bedok South. Kawasan rumah saya ni memang sunyi sepi. Saya ni memang sangat-sangat tak suka kalau balik lewat malam. Yalah, Dahlah rumah kami ini dekat dengan sebuah kawasan tapak tanah perkuburan lama. Kemudian pula dekat estet perumahan saya, ada seorang tukang ubat ni lah. Saya gunakan perkataan tukang ubat yang cukup terkenal. Waktu itulah, sekarang ni tak tahu dia dah pindah ke mana ataupun dah meninggal dunia agaknya. Tapi pada waktu itu, tukang ubat ni memang famous ke sih. Orang datang pergi rumahnya. Dan kebetulan blok saya dengan blok rumah tukang ubat ni sebelah menyebelah. Tingkap dapur rumah saya menghadap tingkap blok rumah tukang ubat ni. Saya tahu dia tinggal tingkat berapa, dekat mana rumahnya, sebab saya pernah hantar ibu saya berjumpa dengan tukang ubat ni untuk sesi perubatan. Pendengar Ria 897, orang yang tinggal dekat kawasan Bedok South ni pada waktu itu memang takut sangat dengan tukang ubat ni. Dan blok saya ni antara blok dikenali sebagai blok notorious. Ialah blok penampakan blok saya dan blok tukang ubat ni. Casey, malam-malam hari kalau saya dekat tingkap, dekat tingkap tengah hisap rokok, Casey, di Bedok South, rumah ibu dengan ayah saya pada waktu itu, tengah hisap rokok dekat tingkap, saya nampaklah rumah blok sebelah. Dan saya macam mana punya tak nak tengok, akan ternampak tingkap dapur rumah tukang ubat ni. Jadi pendengar Ria 897 FM, pada satu malam, sedang saya merokok dekat tingkap seperti biasa. Sebab ibu saya memang tak suka, ataupun mak saya memang tak suka saya hisap rokok dalam rumah. Jadi saya pun pergilah dekat tingkap dapur tengah hisap rokok ni. Tak nak tengok, tertengok juga, ternampak juga, terpandang juga tingkap dapur rumah tukang ubat ni. Saya ternampak ada orang dekat tingkap dapur ni lah, sedang berdiri dan melambai-lambai tau tangannya. Dan saya pun, tak naklah bersikap sombong sebab saya pernah mengantar ibu saya ke rumah ini beberapa kali dan dia pun tahu saya tinggal sebelah ni. Jadi pada mulanya saya ingatkan tukang ubat tu yang lambai lah. Pukul 1 pagi kalau tak silap saya. Seingat saya lah 1 pagi. Jadi saya nampak dia lambai-lambai. Saya pun angkat tangan dan melambai balik, Casey. Kemudian mak saya pada waktu itu keluar dari bilik, ternampak saya sedang lambai. Dia pun cakap, Ali, astaghfirullahaladzim, ya Allah, mak, kasih orang terperanjat. Kau lambai kat siapa? Tu rumah, gunakan nama samaran rumah Tok Mat tu. Rasa tu Tok Mat ke siapa tu lambai kat sini? Jadi mak saya tengok saya, Tok Mat? Alah, Tok Mat yang mak selalu pergi berubat dekat situ. Mak saya kata, Ali, Tok Mat mana ada rumah? 2 minggu Tok Mat tak ada kat Singapura. Kau dah lupa ke? Kan mak bilang kau lambai siapa tu? Bayangkan pendengar Ria 897 FM, pada waktu itu saya terpandang ke arah ibu saya. Saya pandang balik dekat tingkap Tok Mat dan saya baru perasan, Casey, tingkap Tok Mat tukang ubat ni, tingkapnya tertutup. Tapi tadi saya nampak dengan jelas tingkap rumah terbuka, ada orang tengah diri dekat tingkap. Sebab blok kami dengan blok Tok Mat memang tak jauh.
Siapa yang lambai saya tu? Misteri Jadual. Saudara pendengar Ria 897, dari Singapura Bedok South kita beralih kisah. Yang ini berlaku di Shah Alam, Malaysia. Kiriman daripada Nurwinda. Assalamualaikum kepada DJ KC yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurwinda, berasal dari Melaka. Tapi pengalaman saya ni ketika saya menetap dan menyewa sebuah rumah di Shah Alam kerana saya bekerja dekat kawasan itu. Apa yang berlaku? Kata Nurwinda, saya menyewa sebuah apartmen di salah sebuah kondominium yang agak lama di Shah Alam. Dalam apartmen ni semua lengkap. Semua ada, televisyen, sofa, almari, semua ada. Saya cuma pindah dan perlu bawa barang-barang saya saja. Saya pada mulanya menetap dalam apartmen ini bukan seorang diri lah. Saya tinggal bersama dengan kawan rapat saya yang mana kami telah pun membuat perancangan untuk tinggalkan kampung di Melaka, pergi ke Shah Alam, mendapatkan pekerjaan di sana dan kami menyewa sebuah rumah dan kami menetap di apartmen yang dikatakan fully furnished. Fully furnished ni bermaksud dilengkapi lah dengan pelbagai perabot dan peralatan yang boleh digunakan. Jadi tuan rumah ni baik orangnya. Tuan rumah ni datang, dia kata, adik, ni rumah ni awak nak pakai TV ke, nak masak ke, awak nak masuk basuh baju, semua nak buat boleh, abang tak kisah. Asalkan kebersihan rumah ni jaga dan barang-barang ni kena jaga dengan betul lah. Tapi abang nak minta satu benda, minta tolong satu benda dari adik. Dan katanya Winda ni, saya tanyalah kepada lelaki ni lah, tuan rumah, apa dia bang? Lelaki ni pun kata, ini rocking chair ni. Kata lelaki ni, rocking chair. Orang benar. Yang lain, kerusi, sofa dekat sini, televisyen dekat sini. Kalau ada nak tukar tempat ke, silakanlah. Tapi yang kerusi ni, satu rocking chair ni jangan tukar. Kemudian Winda kata, saya pun bertanya, ni siapa punya kerusi bang? Abang punya kerusi ke? Lama betul kerusi ni Lelaki ni hanya senyum. Kemudian Winda kata, saya pun bertanya, ni siapa punya kerusi bang? Abang punya kerusi ke? Lama betul kerusi ni Lelaki ni hanya senyum. Dan dia ingatkan lagi setelah saya bertanya, katanya, ingat yang ini jangan alihkan Ya bang, ya bang. Jadi apa yang berlaku pendengar Ria 897? Kerusi ni diletakkan betul-betul dekat depan pintu dapur KC. Pintu dapur keluar je nampak kerusi ni. Pada mulanya okey KC, memang senang nak ikut arahan lah. Jangan alihkan kerusi, jangan alihkan, jangan pindahkan, jangan tukar tempat. Yang lain nak buat silakan. Pada mulanya senang nak ikut, kata Winda. Saya dengan kawan saya memang senang. Dan lama-kelamaan, bila kami dah duduk rumah tu, dah masuk sebulan, dah masuk 2 bulan, dah 2 bulan dalam rumah ni, kita mulalah nak ubah. Kita beli antara barang-barang perhiasan, kita alihkan tempat duduk ni, sofa. Jadi, dah alihkan dah tu, rocking chair ni, masih di tempat yang sama dan rasakan macam, tak cantik lah. Saya beritahu sahabat saya, kan dah dikatakan yang ni jangan dialihkan, biar dekat sini. Kita tak alihkan jauh pun, kita cuma miringkan sedikit je, sebelah-sebelah je ni. Mana ada beza. Miringkan bukanlah kita pindah kat ujung sini je ni. Yelah. Kita pun tolak lah kerusi rocking chair, tolak. Baru nampak luas sedikit lah keluar pintu dapur. Tak nampak rocking chair seperti awal tadi, macam penghadang pula. Jadi Winda dengan temannya pun dah bersihkan rumah, dah makan. Itulah
satu perkara, kata Winda, yang kami tidak sepatutnya buat, tidak sepatutnya lakukan, Casey. Saya memang kesal sangat-sangat. Sebabnya apa agaknya? Inilah sebabnya. Adik, dalam rumah ni semua ada. TV adik nak pakai, pakailah. Nak basuh baju, pakai mesin basuh baju, pakai. Gunakan dekat dalam almari tu gunakan. Dekat depan ni sofa, kalau adik nak tukar tempat, buatlah. TV ni pun kalau tak suka tempat sini boleh tukar, silakan. Tapi abang nak minta satu je. Kerusi rocking chair ni jangan alihkan ni. Biar dekat sini, boleh boleh bang, boleh bang. 2 bulan kemudian kita alihkan. Tak alih jauh, sebelah je. Cuma miringkan sedikit supaya ia tidaklah terlampau katanya tidaklah menghadang laluan nak keluar dapur dan masuk ke dalam dapur. Itu adalah satu perkara yang saya kesal sangat-sangat, kata Winda. Malam-malam, Casey, tak pernah terjadi setelah 2 bulan. Saya tengah tidur, dengar bunyi Casey, dengar bunyi kerusi rocking chair tu bergerak. Sebab saya dengan kawan saya, kata Winda, pernah duduk gunakan rocking chair tu. Dan kemudian kami tahu bunyi dia macam mana. Tapi malam tu bila terdengar bunyi Ida, bangun dah. Ida, kau dengar tak bunyi apa tu? Bunyi apa? Siapa tu duduk? Tak tahulah. Aku takutlah, Ida. Tak apa-apa, kita bangun bersama. Bangun, pergi periksa, tengok. Kerusi tu macam ada orang baru bangun. Dia bergerak sedikit dan berhenti. Meremang kisi bulu rumah malam tu. Dan kemudian malam berikutnya sama juga perkara berlaku. Anda bayangkan, sama perkara berlaku, bunyi kerusi rocking chair tak henti-henti. Lama-kelamaan kita tinggal dalam rumah tu dan takut dengan bayang-bayang sendiri. Pendengar Ria 897. Setiap malam selepas kami alihkan posisi kerusi itu hanya dalam beberapa sentimeter, kami telah pun melakukan satu kesilapan besar. Kami diganggu. Itulah kisah yang dikongsi sama untuk anda bersama dengan Nurwinda, khas untuk Misteri Jam 12. Kemudian ada PS, sekarang ini dah tak tinggal dalam rumah tu lagi. Tapi bila fikir balik memang amat menyeramkan sangat-sangat. Sekian, terima kasih. Baik saudara, kisah berikut ini amat menarik sangat. Ini kiriman daripada Encik Razlan. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kisah. Saya ini bekerja dengan sebuah syarikat, tak boleh sebutkan nama syarikatnya, di luar negara. Dan lazimnya saya akan pergi ke 3 negara ini, ke Indonesia, saya akan pergi ke Thailand, dan saya juga akan Indonesia, Thailand, dan saya juga akan berurusan di Malaysia. 3 negara ini. Jadi paling kerap saya pergi adalah ke Thailand. Ke Thailand. Dalam setahun ni ada beberapa kali saya pergi ke Thailand. Dan saya dah ramai kenalan-kenalan dekat Thailand. Antara hantu Casey yang menarik sangat-sangat, hantu adalah hantu di Thailand dipanggil sebagai Piam. Piam ini adalah susuk tubuh hitam. Ini gambaran yang saya berikan pada Casey. Nanti saya akan beritahu apakah pengalaman ataupun kisah berkenaan dengan Piam di Thailand ini. Piam ini adalah sejenis makhluk yang badannya hitam berlegam macam orang terbakar, Casey. Rambutnya panjang, tapi dia bukan panjang cantik, Casey. Panjangnya macam terbakar lah. Bahagian-bahagian ada yang kerinting, ada yang terbakar. Dan tangannya panjang kurus, jarinya panjang halus. Dia akan jalan, cara makhluk ni berjalan ni
seolah-olah seperti orang yang kurang upaya. Dia jalan dan kemudian kerja makhluk PM ini, dia akan pergi ke orang yang tidur, khususnya orang lelaki. Akan duduk atas badan orang lelaki ini sampaikan sesak nafas dan kemudian kemungkinan boleh menyebabkan maut. Sampai tak boleh bernafas dan meninggal dunia. Dikatakan PM ini adalah makhluk yang hanya menyerang lelaki ketika dia tidur. Dan menurut kepercayaan orang-orang Thai, sebab itu ada di antara lelaki-lelaki yang takut ni, mereka kalau tidur malam, mereka menggunakan lipstick dekat bibir. PM ini akan melihat, memandang lelaki ini seperti seorang wanita, kemudian dia akan berlalu pergi mencari mangsa yang lain. PM adalah makhluk yang mana kematiannya kerana diperkosa beramai-ramai, menurut Encik pengirim kita. Dan maka itulah lelaki adalah musuh ketat pertama makhluk gaib PM ini. Pengalaman saya berkenaan dengan PM. Saya pada waktu itu sedang tidur dalam bilik hotel. Jadi saya tengah tidur. Dalam keadaan saya tidur ni, saya terasa macam ada benda duduk dekat dada saya. Ini di hotel di Thailand. Lalu bila saya dah terasa ada benda duduk, saya tak boleh bergerak Nak buka mata tak boleh. Tangan saya, tubuh saya dah macam sleep paralysis, kata orang putih lah. Ini bermaksud ada bahagian-bahagian otot ni tiba-tiba jadi kejang dan tak boleh berfungsi seperti biasa. Jadi apa yang berlaku? Saya cuba lawan, katanya di sini. Pengalaman saya ni, saya cuba lawan dan akhirnya saya tak tahu kenapa tiba-tiba saya boleh bergerak dan terus saya terpekik sambil tu saya istighfar berkali-kali. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Saya tak tahu. Saya tahu saya tak boleh bernafas dan hampir-hampir saya putus asa dan kemungkinan saya boleh meninggal dunia. Jadi hal ini saya ceritakan pada kawan saya keesokan hari. Kawan saya ni adalah warga negara Thai lah, orang Thai. Jadi saya cakap padanya lah, nama teman saya ni adalah Kamsani. Oh, nama sedap kata Kamsani. Dia dan kemudian saya beritahu lah, semalam saya tidur malam tak boleh bernafas begini. Lepas tu dia kata, saya tanya kenapa? What happened? Why? PM, kata sahabat saya orang Thai ni lah. PM, what is PM? Dia pun ceritakan, PM ni wanita yang susuk tubuhnya hitam, terbakar. Kemudian dalam keadaan, dia ceritakan apa yang saya kongsi dengan anda awal tadi. Saya dengar pun terperanjat. Jadi saya cakap, tapi kenapa saya Dia cakap, kan aku dah cakap dengan kau tadi, dia tak suka lelaki. Jadi dia ni beri saya cara lah bagaimana nak mengatasi gangguan PM ni. Katanya gunakan lipstick sebelum tidur. Tak nak aku. Saya kata pada teman saya. Teman saya kata, terpulang. Lipstick ini adalah pencetus nyawa dan tidak. Jadi malam tu saya memang ada lipstick yang dibeli. Sebelum tidur saya gunakan lipstick Casey. Tengah tidur, saya dapat rasa macam ada orang naik katil. Dapat rasa katil tu bergegar, bergoyang sedikit. Tapi kemudian terus hilang lesap. Begitu saja ia berlalu pergi. Dan kebetulan malam tu bila saya tidur, saya memang menggunakan lipstick Misteri Jam 12. Okey, cakap tentang hantu Thailand ni, saya pun type lah Ternampak satu lagi hantu Thailand. Ya, kalau tadi PM PM memang ada dalam senarai ini seperti yang diceritakan. Ya, PM dia akan duduk dekat atas badan lelaki yang sedang tidur.
ya, dan boleh menyebabkan lelaki itu sesak nafas hingga mungkin meragut nyawa lah, kehilangan nyawa. Dan satu lagi hantu saya ternampak ni pun terperanjat juga ni. Katanya ini hantu dikenali sebagai Pipong. Ya, Pipong ke Pihong, macam tu lah sebutan. Pipong ini adalah makhluk halus hantu ni, yang mana hantu ni gemar makan katak. Ya, dan katanya hantu ni gemar makan katak, tapi wajahnya memang hodoh sangat-sangat. Ya. Wajah dia hodoh sangat-sangat. Dia tak kacau manusia, tidak kacau manusia, tapi kalau siapa tengok wajahnya boleh membuat orang tu pingsan sebab terlampau menyeramkan. Sekiranya makhluk Pihong ini rasakan dirinya, ini apa yang ditulis penjelasan, dirinya diganggu, ia tidak akan ada rasa sebarang keberatan untuk menyerang. Jadi Pihong ni seekor makhluk gaib yang katanya gemar makan katak. Jadi mengikut kepercayaan orang-orang Thailand, kalau dekat rumah tengah tidur, tengah duduk, tiba-tiba anda bayangkan ini yang diceritakan lah, benar ataupun tidak saya tak pasti. Kan MJ12 ni hanya sekadar hiburan. Okey. Jadi apa yang berlaku kalau anda tengah tidur pada waktu malam, ya, tengah tidur dan tiba-tiba terdengar bunyi bunyi apa? Bunyi katak. Ni orang Thailand kepercayaan orang Thailand dengar bunyi katak kan? Dari satu bunyi nombor dua, bunyi banyak ni. Orang Thai kata ini adalah tanda-tanda kehadiran makhluk Pihong ini berada berdekatan dengan anda. Dan makhluk ini sedang makan katak. Dan dikatakan di sini, sebab tu ada orang Thailand kalau kawasan tu banyak katak waktu malam memang tak nak keluar. Sebab takut bertembung dengan makhluk Pihong ini. Kalau ternampak wajahnya boleh dibuat pingsan, dan kemungkinan takut pula nanti memberikan satu provokasi kepada makhluk ini, dan makhluk ini boleh menyerang. Entah benar ataupun tidak lah. Jadi orang-orang Thailand kata dalam tulisan di sini, kalau dalam rumah terdengar bunyi katak ni, mereka akan bangun tutup tingkap semua. Daun tingkap tu dia tarik tutup, sebabnya takut ternampak Pihong. Walaupun dia tak serang, tapi bila anda terpandang wajahnya, memang amat menyeramkan. Dan satu lagi, katanya di sini, selain daripada bunyi katak, akan ada bau busuk. Pihong ini adalah antara makhluk yang mempunyai bau yang sangat-sangat dahsyat busuk. Jadi kalau terbau, terdengar bunyi katak, diikuti dengan bau yang busuk, maksudnya makhluk Pihong ini ada berdekatan dengan anda. Wah, misteri jam 12. Saudara, yang ini ada satu kisah, entah benar ataupun tidak, tapi terima kasih kepada Juliana yang berkongsi. Ini berkenaan, Casey pernah dengar tak cerita berkenaan dengan Maria Jose Ferreira? Adalah seorang kanak-kanak berusia 11 tahun yang mana kanak-kanak ini adalah mangsa rasukan yang mana kanak-kanak ini dirasuk, disampuk sehinggakan dia meninggal dunia, ya. Dan katanya Casey kalau menyebut nama kanak-kanak ini, dan ada lagi beberapa ayat yang lain lah sebut namanya berkali-kali depan cermin, kemungkinan dia akan datang. Buat apa saya nak sebut daripada saya sebut nama kanak-kanak ni, lebih baik saya sebut nama isteri saya ke nama anak-anak saya. Jadi anda boleh Google. Saya tadi sempat Google sekejap bila Juliana kirimkan ini, dan memang menyedihkan kisah kanak-kanak ini. Badannya dihuni oleh makhluk gaib yang ganas,
ya, sehinggakan budak ni terkena rasukan dekat atas katil. Dia boleh tengah baring atas katil, tiba-tiba daripada posisi baring dia terus berdiri dalam masa 1 saat. Dan selain dari itu, dia akan cakar dirinya, dia akan sepak, dia akan gigit dirinya. Dan sehinggakan keluarga pada budak Maria Jose Ferreira ni terpaksa ikat tangan kiri dengan kanan gunakan kain ikat. Itu pun dia boleh rentap dan lepaskan dirinya untuk cederakan dirinya. Dan katanya bila budak ni meninggal dunia, rumah Maria ni pada waktu itu ia dihuni oleh keluarganya dan sekarang masih wujud lagi rumah ni. Kumpulan paranormal memang suka pergi ke rumah ni, ya, untuk berinteraksi dengan roh jahat yang terperangkap. Tak benar ataupun tidak, tapi memang amat menakutkan saya tengok rumah ni pun. Ya ampun, dah tak macam rumah. Silakan 669-11897, 669-11897. Okey, seterusnya kita ada Said katanya. Casey saya nak berkongsi kisah minggu lepas benda ni berlaku. Short and simple pengalaman saya. Sedang memandu teksi pada waktu malam. Tiba-tiba saya nampak ada orang tahan teksi dari jauh. Ini berlaku jam 2 lebih pagi. Jadi dari jauh kita pemandu teksi ni, kalau pukul selepas 12.30 malam ni, mata kita tajam Casey. Orang diri jauh berapa kilometer pun kita boleh nampak. Saya nampak ada seorang wanita ni sedang tahan teksi jauh. Saya pun selepas lampu merah bertukar hijau, berdesut ke si. Saya jadi yang pertama lah. Tak nak nanti teksi yang lain sedang beratur ni merampas lah. Jadi bila saya memandu laju, saya sampai dulu, saya pun berhenti dekat tepi. Saya tunggu, tak ada orang buka pintu ke si. Bila saya toleh, saya tengok dekat luar memang tak ada orang. Walhal tadi dekat traffic light, bila semua kenderaan sedang berhenti, saya nampak dekat tepi jalan dengan jelas ada orang sedang berdiri. Seorang perempuan lebih tepat lagi sedang berdiri sambil angkat tangan menahan teksi. Sebab itulah bila saya memandu dengan laju berdesut ke depan, saya dapati teksi-teksi lain macam tak ada apa-apa pun. Ya, kemungkinan dah tahu. Kemungkinan. Saya pun terperanjat. Itu dia kisah yang ini daripada Safwan. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya pendengar setia Misteri Jam 12 berasal dari Johor dan saya nak berkongsi kisah berikut ini. Adik saya pernah telefon saya pukul 1 pagi, ya, minta bantuan sebabnya kenderaannya rosak. Jadi saya dapat terima panggilan lah dari adik dan saya tanya, adik dekat mana? Adik saya pun ceritakanlah, dia berada dekat kawasan, iaitu kawasan Setulang Laut, menghala ke Okey, maaf, tadi saya tengah cari email. Saya dah baca, saya ingat kisahnya, tapi info yang terperinci ni saya terlupa. Saya tengok mana email ni. Baik, kisah ini berlaku, dapat panggilan daripada adiknya pukul 1 pagi, minta tolong kenderaannya rosak di Setulang Laut. Saya ni pun keluar rumah lah, pergi cari adik saya dekat Setulang Laut lah. Dekat kawasan Setulang Laut ni ada kawasan rumah-rumah teres yang banyak lah. Jadi saya pun menunggang motosikal ni, saya pusing lah cari mana adik saya ni kenderaannya. Dia memandu kenderaan jenis Myvi rosak. Jadi saya pun nak keluar untuk jemput dia pulang ke rumah. Saya pusing tak jumpa. Dan akhirnya saya nampak adik saya dari jauh, sedang berjalan. Saya pun, adik. Saya panggil, Dek dari jauh. Adik saya jalan terus Saya ten. Kemudian saya baru teringat, alamak, ini tempat orang tinggal ni. Saya tekan horn banyak kali, nanti kena marah pula. Saya pun hentikan daripada tekan horn. Saya, adik. Bila saya tunggang motosikal, saya menghampiri susuk tubuh wanita sedang berjalan ni.
Dia langsung tak toleh belakang. Dan bila nak dekat, betul-betul sampai dekat belakang tu, baru saya perasan, ni bukan adik aku. Tiba-tiba wanita ni yang sedang berjalan ni, dari belakang macam adik saya, Casey. Macam sama. Bila dah sampai dekat, baru perasan ini bukan adik saya. Jadi, tiba-tiba dia berhenti, Casey. Saya tengah tunggang motosikal ni, saya berhenti, dia pun berhenti. Bila dia berhenti, dia menangis. Depan saya. Dia menangis, Casey. Saya pun apa lagi? Pusingkan motosikal saya. Saya ke belakang. Sampai dekat satu sudut ni. Sebelum saya teruskan, saya telefon adik saya. Saya tanya, adik dekat mana? Saya kata, adik saya kata, abang datang jalan melalui jalan belakang Setulang Laut. Adik ada dekat betul-betul rumah teres yang pertama ni. Saya pun pergi. Dan memang adik saya dalam kereta, tengah tunggu saya datang. Saudara, kisah ini datangnya daripada Saiful. Katanya di sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu peristiwa pengalaman. Dan katanya berhati-hati kalau kita terjumpa sesuatu. Antaranya adalah telefon bimbit. Orang kalau jumpa handphone, orang terus angkat, bawa balik rumah. Dan ini terjadi pada keluarga saya sendiri. Adik saya terjumpa handphone tu dibawa balik, dibawa pulang ke rumah. Ada handphone ni, dia ada voice note, voice recorder dan sebagainya. Jadi handphone yang adik saya jumpa adalah handphone jenis smartphone lah. Dia bawa pulang ke rumah dan handphone ni tak boleh unlock, Casey. Dia kunci. Jadi bila cuba buka ni ada passcode lah. Dan mungkin kalau berkali-kali cuba tekan, mungkin dia akan reset ke dan sebagainya. Jadi adik saya ni, dia bawa pulang handphone ni, dia letak dalam bilik. Jadi saya ni tidur sebilik dengan adik saya pada waktu itulah. Dan dia letak dekat atas computer table dalam bilik kami di rumah dekat kawasan Jurong. Tengah tidur waktu malam, tiba-tiba dengar, Casey, bunyi orang. Macam orang sedang baca mantra. Bunyi apa tu? Saya tengah tidur terbangun. Adik, bunyi apa tu, dik? Saya tanya adik saya. Adik saya pun dengan saya cari lah. Kita tak perasan tau, Casey. Cari, bunyi apa ni? Casey, seram bunyinya. Sekali akhirnya dapat lihat, Casey, dekat atas meja komputer. Telefon bimbit. Dan itu adalah ringtone telefon bimbit yang adik saya jumpa. Ringtone dia macam suara orang baca mantra, Casey. Jadi saya bangun, saya tahu, ni handphone siapa ni? Tadi adik jumpa. Kau main kutip? Kata, bang, handphone bang. Kemudian terus matikan telefon tu. Dan Casey tak tahulah apa yang adik saya angkat, apa yang dibacakan, tapi kedengaran memang amat menyeramkan. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa tu? Nurul. Siapa ni? Nurul. Nurul, panggilan dari mana, Nurul? JB, Ada pengalaman tentang apa, Nurul? Silakan. Waktu tu abang saya lah kan. Abang saya dia kerja security lah. Dia security dekat Kota Tinggi. Lepas tu waktu tu saya balik kerja. Cakap abang kerja orang lalu, kata kerja. Lepas tu saya cakap lah, saya nak bagi lah. Dia cakap teman lah. Dia kata macam tu. Saya cakap boleh ke? Dia kata boleh. Saya pun teman lah dia kan. Dia kata kawan dia. Lepas tu waktu tu sampai pukul 11 lah. Hello, Nurul. Nurul, ada pengalaman, Nurul? Hello? Nurul, terputus pula talian Nurul.
Tengah seronok dengar tentang abang anda bertugas sebagai pengawal keselamatan. Yelah. Hello? Ya apa? Apa saya tadi bunyi? Oi. Misteri Jam 12. Ini daripada Kak Rita katanya. Kak Rita di sini. Assalamualaikum para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Kak Rita nak berkongsi satu peristiwa. Malam-malam hari kakak nak nasihatkan semua. Jangan jadi macam kakak. Kakak ni kadang-kadang jemur pakaian ni semalaman Casey. Dan dekat dapur lah. Jadi bila malam sebelum tidur tu, jemuran tu akan dimasukkan dalam. Dan akan tergantung lah jemuran kakak. Antaranya telekung, cadar. Dan jemur telekung ni Casey, kalau dah kering cepat-cepat angkat. Kakak pernah kejadian ini berlaku pada kakak. Telekung kakak dah kering, kakak tak angkat. Biarkanlah besok boleh angkat lah dengan pakaian-pakaian yang belum kering. Jadi waktu tu anak kakak balik rumah, tiba-tiba terpekik si, kuat dia pekik. Dia balik kerja pukul 1 pagi. 1 pagi masuk rumah, dia buka pintu, dia terpekik. Kakak pun terbangun keluar bilik. Kenapa? Dia kata, ibu dekat dapur ada kain putih bu, takut bu. Dan saya pergi dapur, memang nampaklah telekung yang saya gantung ni dah kering, saya tak angkat lah. Sebab nak angkat dengan kain-kain yang lain. Jadi saya kata pada anak saya lah, kata ni telekung. Ibu gantung tadi, sorry lah, ibu lupa lah nak angkat. Anak saya marah lah, kata ibu jangan buat macam ni lah, boleh lemah semangat, putus nyawa ni. Jadi saya pun angkat telekung tu, simpan balik lah. Dan apa yang berlaku, beberapa hari kemudian anak saya balik rumah dan ternampak telekung sekali lagi dekat dapur. Tapi Masalahnya, saya baru basuh telekung tu hari. Takkan saya nak basuh telekung lagi. Anak saya nampak Casey. Dia masuk dalam rumah. Kemudian, kebetulan ni saya dengar. Saya ni adalah light sleeper lah. Orang kalau buka pintu, saya boleh bangun. Jadi saya dengar anak saya tutup pintu, ketuk. Saya pun bangun, keluar dari bilik. Saya kata, balik. Dan anak saya kata, balik ibu. Ibu dah banyak kali cakap kan. Telekung kalau dah jemur, dah kering tu angkat lebu. Takut terperanjat saya. Dan saya pun kata pada anak saya, telekung apa? Mana ada ibu jemur telekung? Anak saya pun kata, itu dekat dapur tu apa? Kami pun toleh memandang ke arah tempat kawasan kakak sering jemur telekung. Memang tak ada apa-apa pun dekat situ. Misteri Jam 12. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Pagi. Saya Gani. Cik Gani Ya. Panggilan dari mana ni? Dari Punggol. Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Ini cerita pasal kalau anak-anak main sembunyi-sembunyi harus hati-hati. Ini berlaku bila ni? Ini tak lama lah. Sebulan lepas. Okey, silakan. Ini anak-anak datang rumah. Dia bilang nak sampai dah sampai rumah saya. Dia bilang kata, ni nanti petang nanti nak turun lah. Nak turun bawah. Dan gitu dia bilang nak ajak main-main. Saya pun hantar terbang dekat playground. Sampai ramai. Dah habis main playground, dia bilang penat lah, kita turun bawah blok lah. Kita turun bawah blok. Dan gitu dia bilang, kita nak main sembunyi-sembunyi lah ramai-ramai. Saya pun tunggulah di satu corner. Bawah blok tu pula, apa tu, waktu itu lagi panas lah, petang-petang gitu. Petang tu padahal lagi petang tu belum maghrib lagi. Mereka main sembunyi-sembunyi. Saya pun tunggu je lah, temankan dia orang ramai-ramai. Jadi satu cucu ni bang, kat situ, kat tepi situ ada orang perempuan tu. Rambut dia panjang, pakai baju putih. Kenal mana? Tu kat tepi tu. Saya bilang yang betul. Ya tu, kat situ rambutnya panjang. Rupanya sebelah tepi tu ada tempat elektrik tau. Sebelah elektrik tu tong sampah. 4 tong sampah. Petang-petang tu belum maghrib lagi, dia dah boleh nampak. Dan itu saya tahu temankan di mana tunjukkan. Waktu saya ke situ pun, saya belum pun naik juga lah. Tak ada, tak nampak. Tak ada. Ada kat situ ada. Dia bilang.
Gitu je lah saya mesti. Jadi tu saya bilang, okey lah, jangan main-main sembunyi lagi lah. Maka itu saya pesan kalau main sembunyi-sembunyi, hati-hati lah. Kalau tempat tong sampah tu, bahaya lah. Terima kasih ya Cik Ghazali ya. Terima kasih. Terima kasih. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para pendengar ya dan Casey. Saya Kumal daripada Melaka, daripada Malaysia lah, minat misteri jam 12. Saya nak ceritakan sebuah kisah, kalau sempat mungkin 2 kisah. Dulu saya bersekolah di sebuah sekolah berasrama pendidikan khas penglihatan. Saya ni jenis yang macam kadang-kadang jenis lupa sikit punya orang lah. Kadang kalau saya jenis cakap lepas kan. Jadi kat sekolah ni kejadian histeria, kerasukan tu semua dah jadi benda biasa. Kejadian ni berlaku waktu tu hari, seingat saya lah hari Sabtu ataupun Ahad macam tu lah. Saya malam tu saya baru lepas jamming, so saya balik asrama dan saya rehat lah, baring-baring dekat atas katil kan, berbual dengar lagu di komputer riba saya. Kemudian saya dengar ada orang jerit-jerit. Lepas tu saya pun keluar dan saya pun tanyalah satu perkataan tu, ... mana yang menjerit tu kan, saya tanya. Gila ke apa kan? Sebab kadang-kadang malam minggu macam tu ada orang mungkin main bola dekat gelanggang tu, dekat bawah tu. So saya macam tak tahu sebab waktu tu saya seorang je kat atas. Tak silap saya seorang ataupun saya 2 orang, sebab saya tak ingat. Mungkin ada rakan lain kat atas waktu tu, di asrama lain lah. Di asrama saya seorang, di dormitory saya. Selepas beberapa ketika macam tu, saya pun masuk dalam balik. Saya dengar lagu lah. Masa saya keluar, saya jerit tadi tu, saya bawa dengan komputer riba sekali saya bawa keluar. Saya letak atas palang tu kan, macam tembok tu lah. Kalau jatuh ke bawah saya tak tahulah, tu tingkat 3 tu. Lepas tu lepas beberapa ketika tu ada seorang senior naik. Dia ambil Quran dekat dalam dom dia. Lepas tu saya dekat luar, dia kata, kau masuk dalam. Macam-macam kat luar ni Kang. Dia suruh masuk dalam lah. Suruh tidur kan. Saya cakap, kenapa bang? Siapa yang jaga kat bawah tadi? Dia kata, F kena rasuh, kena histeria. Lepas tu saya kata, oh ya ke? Saya macam, saya dah start meremang lah. Saya macam, aku maki orang kena histeria ni Kang, takut benda lain jadi kat aku ni Kang. Sebab saya jerit pun boleh tahan kuat kan. Jadi nak dipendekkan cerita, malam tu saya tidur, saya tak tutup komputer riba. Kawan saya suruh tutup, saya tutup lah. Mula saya tak tutup, saya nak biarkan ada sekurang-kurangnya ada peneman untuk saya tidur kan. Jadi saya tutup. Dalam pukul 1 tu, saya tersedar macam ada orang cuik-cuik saya. Itu satu. Saya pun bangun lah, nak capai. Orang tak nampak, biasa dia kuat meraba kan. Jadi benda tu tak dapat. Saya macam, siapa ni punya kerja kan. Tak apa lagi. Lepas tu saya baring, saya nak tidur, dengan macam mana orang ketuk-ketuk pintu. Saya nak buka, dah buka pun, saya pergi buka, tak ada orang. Saya tutup balik, saya baring balik. Dengar lagi orang ketuk tingkap pula. Lepas tu saya dah tak sedap lah. Saya dah malas lah. Dia ketuk tu bukan sikit-sikit tu, dia laju macam bunyi dekat tingkap tu macam takkan tangan orang kot. Laju dia macam mesin gun tau. Dia laju, lepas tu kuat. Tapi yang peliknya, tak ada orang lain sedar pun masa tu. Lepas tu kat bawah dengar ada orang macam berbual. Dekat bawah, bukan dekat belah bawah ni, tapi dekat belah bawah yang belakang asrama saya. Dengar macam ada orang berbual. Jadi saya tak boleh tidur. Saya dah naik berpeluang ni, takut ni kan. Yang lepas tu saya pun macam, salah aku ke lah jerit-jerit tadi kan. Lepas tu saya pun baring. Lama-lama saya terlelap sampai pagi. Esok paginya tu
saya tanya dengan diorang. Budak-budak dorm saya semua kata tak tahu, tapi budak-budak dorm sebelah kata memang ada bunyi hentakan, bunyi hentakan pada tingkap. Diorang pun kena juga. Malam tu diorang pun kena juga. Lepas tu diorang main ketuk-ketuk tangga punya rail. Kan kalau kita naik tangga selalu kan ada palang kat tepi. Selalu diorang ketuk-ketuk benda tu. Dengar macam ada orang ketuk-ketuk benda tu. So itulah mungkin kisah saya saja untuk kali ini. Okey, ini pun dah 5 minit. Okey, jadi itu saja. Harap dapat diketengahkan kisah saya ini. Selamat malam Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello. Halo, apa kabar? Khabar baik Pak Radin. Ya, ini minta maaf ya, Pak Radin, handphone dah low sangat baterinya, tapi Pak Radin cuba berbual sebelum terputus, boleh tak? Boleh, silakan Pak Radin. Ini Pak Radin tak Casey percaya tak, ada seorang wanita bunting sulung the first baby, tapi Casey tahu tak, bila dia pergi KK Hospital terperanjat kenapa baby kepala terpusing kiri terpusing kanan, dia dah masuk dalam 6 bulan. 6 bulan kan dah ada full baby. Itu pasal Pak Radin cakap, Casey percaya tak, ada juga Pak Radin pernah upat satu orang kes sama. Baby dia Casey tahu apa tak, orang nak bikin apa tahu, jantung berdebar, dan orang nak bikin dia handicap dekat dalam apa tahu waktu lahir dia. Ada juga manusia yang zalim yang boleh mencihir, mencacatkan baby. Kau tengok orang susah-susah buat anak kau begini, abasal lah, nyanyi betul lah, la ilaha illallah. Bapak mengistighfar aku, astagfirullah. Apa dah Casey, ini Pak dia cakap ikhlas. Ada satu perempuan kesian, orang kata dia dah kahwin 3 tahun tak pernah dapat anak, jadi ini bunting sulung. Dan akhirnya dia cakap apa, Pak Radin, bila saya pergi kamera, bila saya pergi dekat hospital scan, doktor cakap it's not so good, is it? Dia cakap, what happened is not so good, my baby is normal. Dia cakap, your baby is normal, but orang cuba nak share kepala baby tu agar cacat ke sini. Nampak tak kes kronik? Ini ada permusuhan mungkin. Siapa kadang-kadang tengok kau ni ada kadang sihir orang ni asal tinggi anak. Orang tengah hamil dah jadi mak buyung baru 6-7 bulan yang kau nak sihir baby ya pasal. Itu pasal kadang-kadang bila orang cakap gini, Pak dia cakap ini satu hanya tak pernah merapik. Tapi Casey cakap kadang-kadang Casey apabila manusia dah bertapak setan di hati, kadang-kadang macam-macam sihir dolah bikinkan. Jadi doktor tu cakap, recheck your baby this time, see your baby head, dia nak bikin kepala baby tu terpusing Casey tak, atau baby tu dalam kecacatan. Itu pasal ini maknanya ada dendam dari sesuatu keluarga terhadap diri dia. Casey tahu tak, itu pasal kadang-kadang aku kena kes kronik yang teramat sangat. Kadang-kadang tersengat juga otak aku sikit, bukan aku sakit jiwa, macam terbawa-bawa dengan otak kronik begini fikir. Apa terjadi yang akhirnya Casey tahu apa tak, dia cakap, orang kata kirakan dia tunjuk, itu kan doktor kan boleh scan, boleh tunjuk gambar. Dia tunjuk gambar seorang ibu mana yang termuk, dia tengok baby dia kepala macam, Casey tahu tak, baby kalau normal kan dalam kaki yang bergerak. Itu pasal mother, itu pasal seorang ibu macam Casey juga sayang Fizao, macam ni dia susah melahirkan kau lah sayang. Itu pasal ibu-ibu semua susah melahirkan anak. Selalu kalau baby, anak hanya kaki yang menendang, tapi mana ada kepala boleh bergoyang. Kan kes kronik. Kalau orang kira kat kepala dia bergoyang dan bergoyang macam dalam gelisah dan histeria. Dan akhirnya dia cakap, dan satu amal lama tu dekat hospital, macam dia biasa, nenek dia biasa mak bidan, dia cakap, Nek, Mak boleh ke cik? Orang kata baby dalam perut, orang kata kepala bergoyang ke atau macam nak tercengat gitu. Saya kata tak pernah. Tapi kalau budak menendang, Casey tanya siapa-siapa yang ibu pernah ada pengalaman, orang kata ada tak baby kaki menendang, kadang dia dengar budak dia menendang bergerak-gerak, tapi mana ada kepala yang bergerak ini bergerak, kerana macam kes kronik teramat sangat pula lah. Hanya betul lah manusia ni. Tapi terjadilah, orang kata jadi. Dia cakap, jadi makcik tu cakap, ini anak awak dah masuk 7 bulan. Casey tahu tak, baby 6-7 bulan dah fully tau. Itu pasal dia baby premature birth. Premature tu bukan kerana dia tu premature, tapi dia dah cukup bulan yang dipanggil premature sebab dia lahir sebelum tanggal waktu dia 9 bulan 10 hari. Tapi dia dah bentuk baby ke sih, dia keluar jadi baby full baby sih.
Dan akhirnya Pak Radin cakap, dia kata awak cari orang pandai. Jadi dia pergilah 2-3 tempat ikhtiar. Tapi bila dia jumpa Pak Radin tolong ikhtiarkan satu. Kenapa bibi saya orang kata kirakan kepala dia macam nak. Pak Radin cakap, kau jangan lupa tau, apabila manusia dah sihir, alam misteri sihir ni berbagai-bagai kegilaan. Aku sebut kegilaan juga. Pasal apa? Diorang kadang-kadang boleh macam-macam ilmu yang sihir mereka lakukan. Tengok, kadang-kadang apabila manusia dah bersetankan Tuhan, dah bertuhankan setan, jadi diorang berhati, macam-macam sihir diorang menuntut. Dan ini mereka menuntut untuk menganyanyakan baby dalam perut. Alamak, anyanya kesian dalam wanita tu. Kau baru nak dapat anak sulung, kau baru dapat projek anak, bikin baby yang baru. Habis tu sekarang 3 tahun tak dapat anak. Orang nyanyi bagi, nampak? Dan dia menangis. Pak Din orang kata, adakah saya anak saya dah cacat ni Pak Din? Pak cakap jangan bimbang, Pak Din bantu. Sebab aku pernah bantu satu baby yang doktor scan, doktor cakap orang kata dia punya heartbeat tak bagus dan dia punya kaki akan bengkok. Pak Din cakap itu orang sihir. Pasal apa? Kadang-kadang apabila kaki tu nak macam handicap atau satu ni, jadi Pak Din pernah lah Pak Din pegang perut satu perempuan tu, tapi bukan aku pegang dari luar, suami dia saksi. Pak Din buat satu ilmiah cara. Itu pasal kadang-kadang dalam Islam, apabila kita ada ruqyah, kita ada gini, tapi kita mesti nak ada pakai ilmu kebatinan. Kebatinan ni wujud zaman sekarang, Kesi. Kebatinan yang benar bersatu dengan ilmu kita, Kesi. Ruqyah bercampur dengan ilmu kebatinan akan menghidupkan orang kata kesaktian dalam ruqyah itu, keberkat dalam ruqyah dan kesaktian dalam ilmu syifa kita atau ilmu perubatan kita. Itu pasal orang-orang pakar zaman-zaman dulu Kesi, orang bercampurkan. Pak Din tak tahu ustaz-ustaz, tapi ustaz-ustaz zaman dulu Pak Din zaman mereka memiliki apa tahu, ilmu ruqyah, ilmu tahidullah dan mentahidkan Allah, dan mereka mempunyai kedalaman ilmu batinan dalam diri diorang sendiri. Jadi dari kebatinan yang ada, aura kebatinan tu bergabung dengan doa, baiklah orang itu. Jadi Pak Din menggunakan, Pak Din bukan sombong Pak Din menggunakan ruqyah melalui bertemankan kebatinan untuk membantu. Jadi Pak Din berhentikan sihir yang ada kecacatan kat baby, dan akhirnya bila dia scan balik, doktor cakap it's a miracle man. Dia cakap your baby is already, orang kata kirakan apa tau, dia cakap Pak Din, doktor dia cakap it's a miracle, your baby now there's no movement in the head and everything normal. Dan sekarang dia dah beranak, baby dia dah normal, kepala dah okey. Cuma Pak Din cakap apabila orang dah sihir, ada juga orang nak sihir cacat. Sepasal dalam bahasa Inggeris cakap, if you believe in miracles, anything can happen 1 second. So kita nak percaya the miracle of Allah Ta'ala. Jadi kerana kes susah disettle. Assalamualaikum. Pak Radin, Waalaikumsalam Pak Radin. Pak Radin. Hello Pak Radin. Pak Radin. Baru saya nak tanya soalan. Ada kiriman daripada pendengar bernama Marina. Mungkin kalau ada kesempatan esok kita sambung. Tapi Marina, ini WhatsApp baru masuk. Katanya Casey gunakan nama samaran saya Marina. Dan Marina nak bertanya soalan kepada, bukan ini adalah satu perkara yang berlaku pada dirinya. Jadi nak tanya pendapat pandangan Pak Radin yang sedang bercerita ni. Katanya ini berkenaan dengan beliau dan ibu mertuanya. Dia dan ibu mertua. Jadi dia berumah tangga dengan suami ni, satu perkara yang telah pun keputusan yang dibuat oleh beliau dan suaminya. Tapi ibu mertuanya tidak restu perhubungan mereka sejak zaman matai dahulu sampai berumah tangga memang tak restu. Boleh lihat di majlis saya wajahnya sentiasa memang tak manis. Ada saja benda yang tak kena sampai berumah tangga. Dan apa yang berlaku, suami saya, kami dah berumah tangga, suami saya dah masuk 2 minggu tak balik rumah. Bila saya telefon beberapa orang teman, dan katanya dia balik rumah, pergi kerja, balik rumah, pergi kerja, balik rumah. Rupa-rupanya dia balik rumah mak dia. Saya cuba telefon rumah ibu mertua, dia jawab, dia kata, laki kau yang tak nak balik dari sini, biarlah. Dan seolah-olah ni bila saya minta suami saya balik ke rumah, macam saya pula yang salah.
Dan malam-malam hari saya tengah tidur dekat rumah kami, dekat kawasan Sengkang, tengah tidur, saya dengar ada orang ketuk pintu. Ya, suara seram Casey, beri salam. Assalamualaikum. Dekat pintu rumah. Dan saya tahu ini adalah perbuatan ibu mertua saya, yang katanya bila saya minta suami balik, dan saya kata kenapa suami tak balik ni, dah 2 minggu ni. Kemudian ibu mertua saya kata, rumah kau tu banyak setan, banyak puaka. Dah lah, aku tak nak berbual dengan kau. Dia letak telefon. Dan saya ingin bertanya apa yang boleh saya lakukan, sebab semakin hari semakin menyeramkan. Asyik baiklah dalam rumah tak ada apa-apa berlaku, semua berlaku di luar rumah. Orang beri salam, dengar telapak kaki orang berjalan, sirik-sirik kaki, dekat tingkap dengar ketuk tingkap. Dan saya pernah ternampak waktu malam Casey dekat tingkap, macam ada kepala orang terapung-apung. Sekian, terima kasih. Harap tanya pada Pak Radin, apa yang boleh saya lakukan sekiranya saya ingin jalan keluar daripada situasi ini. Itu dia, Marina berkongsi. Mungkin Pak Radin dengar, esok Pak Radin boleh berikan pendapat pandangan Pak Radin. Kita kembali esok malam di Ria 897 FM bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12.